Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Bertemu kembali dengan Cikgu Man dalam channel Cikgu Man. Okey, terima kasih kerana terus memilih channel Cikgu Man sebagai bahan untuk PDPR kamu di rumah. Terima kasih pada cikgu, terima kasih pada murid dan siapa sahaja yang sudi berkongsi video-video yang telah cikgu hasilkan. Okey, terima kasih banyak-banyak dan terima kasih juga cikgu nak ucapkan pada mereka yang selalu like, selalu komen dan juga subscribe channel cikgu. Jadi kepada yang belum subscribe lagi, cikgu mohon agar dapat semua orang subscribe channel cikgu supaya sebagai motivasi dan semangat untuk cikgu terus menghasilkan video-video yang lebih baik daripada semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan hari ini dengan mata pelajaran pendidikan kesihatan. Kita nak sambung, jika sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan dalam unit 12 ni kita dah belajar tentang piramid makanan berkaitan dengan nutrien kesihatan ni. Jadi hari ini kita nak sambung unit 12 ini iaitu nutrien kesihatan dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 5 dengan kita nak tengok pula berkaitan dengan apa dia? Kita nak tengok berkaitan dengan nutrien menjamin kesihatan. Okey, cikgu ulang balik, nutrien menjamin kesihatan. Okey, kalau kita refer kepada buku teks, kita rujuk buku teks pada muka surat 96. Oh, kepada mereka yang tak pernah bersama cikgu, segala bahan yang cikgu gunakan dalam video-video cikgu adalah berpandukan kepada buku teks. Kena ingat tahu sebab buku teks yang kita gunakan merupakan dokumen rasmi yang sangat sesuai, yang telah diolah, yang telah dikaji, yang telah disemak oleh jawatan kuasa penggubal buku teks ini. Jadi bila dah semak, dah disahkan kan, maka buku teks ini dapati sangat sesuai untuk dijadikan bahan rujukan kamu, sama ada kamu belajar sendiri maupun bersama dengan guru. Jadi cikgu rasa buku teks merupakan satu rujukan yang paling tepat untuk cikgu gunakan dalam video-video cikgu. Samping itu, selain itu, cikgu juga menggunakan bahan-bahan luar. Cikgu Google juga untuk contoh baca gambar, contoh-contoh cikgu ambil juga daripada bahan di luar. Okey, jadi kalau siapa nak rujuk buku teks muka surat 96, kalau tak ada buku teks pun tak apa, kerana seperti biasa paparan yang cikgu letak di sini semuanya dipetik daripada buku teks pendidikan kesihatan tahun 5. Okey, jom kita teruskan dengan nutrien menjamin kesihatan. Kita tengok buku teks apakah yang ada ke atas kali itu. Jom kita baca sama-sama kalau dah bersedia. Okey, jom. Ibu Syakir sentiasa memastikan makanan yang disediakan untuk keluarganya mengandungi nutrien yang mencukupi. Hal ini penting untuk menjamin kesihatan anggota keluarganya. Cikgu yakin ibu bapa kamu juga begitu di rumah. Akan pastikan di rumah ada makanan yang berkhasiat, akan ada sayur kan, ada vitamin dan juga galakkan anak-anak dia makan buah. Cuma masalahnya, kamu makan tak sayur ni? Cikgu nak tengok berapa ramai yang makan sayur. Komen dekat bawah, siapa makan sayur, tulis nama, tulis awak daripada mana, makan sayur ke tak, dan yang paling penting cikgu nak tengok sayur apa yang kamu suka. Sayur apa? Sebut je, brokoli, komis bunga, bendi, kacang panjang, tomato, carrot, apa lagi sayur, cendawan dan sebagainya. Tulis saja di bawah. Kita tengok berapa ramai rakyat Malaysia yang berumur 11 tahun macam kamu makan sayur. Okey, jom kita tengok apa kata Ibu Syakir. Apakah dia nutrien? Nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk kebesaran. Tengok tu. Nutrien ni adalah bahan atau zat makanan yang badan kita perlu. Badan kita meminta, tolonglah bagi bahan ni, dah tak cukup dah ni. Bahan ni dah tak cukup. Contohnya kamu makcik makan nasi je kan. Tiba-tiba sayur tak ada. Badan kamu minta sebenarnya, masukkanlah sikit sayur, timun pun tak apa. Macam tu kan. Jadi, siapa yang tak makan sayur seumur hidup dia, bayangkan badan dia meminta-minta tu. Tak sayur tak bagi kat badan ni. Asyik makan ayam goreng je, asyik makan nasi dengan telur je. Sayur kena ada. Sayur adalah antara benda yang murah lah bagi cikgu. Beli timun kan, potong-potong-potong boleh makan. Ulam pun sama, boleh makan. Dia agak murah lah kan untuk kita dapat. Dia tidak membebankan kamu dan keluarga. Okey, seterusnya apa kata Ibu Syakir lagi? Pengambilan nutrien yang mencukupi daripada pelbagai jenis makanan akan memastikan kamu sihat, dapat menjalankan aktiviti harian dengan sempurna tanpa berasa letih dan memastikan pertumbuhan tubuh kamu tidak terganggu. Okey, macam cikgu cakap tadi, kamu perlukan sayur. Adakah mesti sayur je yang kita makan? Kita kena makan dengan kombinasi makanan yang sihat. Ingat tak kita dah belajar sebelum ni berkaitan dengan piramid makanan? Dia dah ada layer piramid tu.
Setiap di tingkat bawah paling banyak kena makan apa? Kedua apa? Ketiga apa? Dan keempat. Kena ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada vitamin, kena ada lemak, kena ada serat, kena ada apa lagi? Kena ada karbohidrat. Karbohidrat dah tadi. Kena ada semua benda ni. Vitamin pula, ada pelbagai kategori vitamin yang perlu kamu tahu. Bukan vitamin tu satu je vitamin. Dia ada vitamin C, vitamin D, vitamin K dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita nak tengok sekarang ni apakah nutrien yang diperlukan oleh badan kamu, jom kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Kita pergi tengok dulu vitamin, garam mineral dan serat. Apakah contoh vitamin, garam, mineral, serat? Cikgu letakkan di sini paparan contoh-contoh makanan yang mengandungi vitamin, garam, mineral dan juga serat. Okey, kita tengok sekarang ini kepentingan vitamin, garam, mineral dan serat. Apakah kepentingannya? Merujuk pada sumber www.myhealth.gov.my, capaian pada Ogos 2020 yang terkini. Jom kita tengok apakah di kepentingan, kenapa kita perlu ambil vitamin, garam, mineral dan serat ini untuk apa? Pertama, menyihatkan mata, kulit, rambut dan juga kuku untuk sihat, dan juga melancarkan penghadaman. Sangat penting serat ini untuk melancarkan penghadaman. Vitamin ni semua contohnya lah vitamin, buah-buahan dan sayur-sayuran membantu mata kita, kulit nampak cantik, kuku bersih pula lah, kuku kita cantik, tak nampak lebam dan sebagainya, dan juga melancarkan penghadaman. Kamu makan membantu melancarkan penghadaman dan pencernaan. Dapat dibuang. Kalau tidak, masalah kat kamu. Okey, tidak teruskan. Itu berkaitan dengan vitamin, garam, mineral dan serat. Seterusnya, nutrien yang perlu dalam badan kamu adalah lemak. Ada orang kata lemak ni tak bagus. Betul ke? Baik, lemak yang berlebihan memang tidak bagus. Tapi badan kita tetap memerlukan lemak. Contoh lemak, seperti yang cikgu paparkan di sini. Kenapa penting lemak-lemak ini juga perlu kamu ambil? Pertama, ia membekalkan tenaga. Lemak memang membekalkan tenaga, memberi kita energi. Kedua, penebat haba. Dan yang ketiga, melindungi organ dalaman. Dalam badan kita perlu ada lemak lah, supaya lemak tu dapat lindung organ-organ tertentu. Tapi kalau terlampau banyak lemak pun, bahayalah. Lemak menyelaputi pula organ tersebut. Cukup seadanya. Ingat piramid makanan. Kita refer piramid makanan, seberapa banyak lemak yang perlu kita ambil. Okey. Kita nak teruskan. Ini muka surat 96. Kalau kita tengok pada muka surat 97, sambungan dia, kita tengok kita juga perlukan satu lagi yang cikgu yakin semua orang ambil, selalu makan, iaitu protein. Jadi kita nak tengok, seperti biasa gambar sebelah ni adalah makanan-makanan yang mengandungi protein. Jom kita tengok kenapa perlu kita ambil protein dalam nutrisi kita. Kenapa penting protein ini? Kerana pertama, pertumbuhan dan perkembangan otot. Sebab tu orang yang pergi main gym, dia selalu ambil protein. Kalau boleh protein yang natural lah, yang daripada sumber makanan. Yang kedua, meningkatkan metabolisme. Disukan diperlukan protein untuk badan dia. Dan seterusnya kita nak tengok karbohidrat. Dan di sebelah ini seperti biasa adalah contoh karbohidrat yang selalu kita ambil. Mesti kita ada ambil kan. Apakah kepentingan karbohidrat ini? Tak boleh kita kata karbohidrat tak penting. Pertama, kerana ia membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Karbohidrat macam nasi dan tepung tu memberi tenaga pada kita. Dan ada yang tanya juga, cikgu sebelum ni, cikgu, adakah setiap makanan ni dia ada satu je? Contoh telur, dia hanya protein saja? Tak. Dalam telur, dia ada protein dan juga ada vitamin. Begitu juga dalam setiap makanan ini, sebenarnya dia mengandungi beberapa nutrisi lain, nutrien lain. Bukannya kalau dia ini, dia mesti ini saja. Tak, dia ada. Okey, jadi kita nak tengok seterusnya sekarang ini berkaitan, ada satu lagi nota yang bagi cikgu juga sangat penting. Kamu digalakkan minum air kosong kerana air kosong tiada kalori. Kalau kamu betul-betul nak diet, kamu nak sihat, nak jaga kalori kamu, air kosong lah, sebab dia kosong kalori. Kalau air yang bergula, yang bergas, air selain pada air kosong, dia mesti ada kalori. Kalau gula lagi banyak, lagi tinggi kalori dia, membuatkan berat badan kita makin meningkat, kita tidak sihat dan sebagainya. Selain itu, air kosong juga tiada bahan pengawet, tiada perisa tambahan dan tiada pewarna. Ia natural. Nampak betapa bagus yang benda natural ni, yang tidak ditambah dengan gula, tidak ditambah dengan warna. Galakkan minum air
kosong. Okey, semuanya juga kita dah belajar sebelum ni melalui piramid makanan. Tapi hari ni untuk kita tengok kepentingan setiap nutrien ini. Okey, dan cikgu juga ada satu tugasan kat kamu ni. Bukan tugasan apa, cikgu nak soal lah kamu nak tanya. Senaraikan, tengok pada kebat yang ada dalam buku teks. Senaraikan risiko sekiranya kamu tidak mendapatkan nutrien yang mencukupi. Apa jadi kalau kamu tak dapat nutrien yang mencukupi? Mesti ada risiko dia. Contohnya kamu hanya makan protein saja. Cikgu, saya tak nak makan karbohidrat cikgu, saya tak nak makan vitamin cikgu. Ataupun kamu hanya makan sayur je hari. Nasi tak nak ambil, maksud juga karbohidrat tak nak ambil, protein tak nak ambil. Adakah badan kamu akan sihat ataupun ada risiko yang lain? Jadi cikgu nak kamu komen di bawah. Tadi cikgu minta tanya kan, siapa yang makan sayur dan jenis sayur dia yang disuka. Tulis di bawah juga. Dan selain itu, kesannya jika kamu tidak mengambil nutrien yang mencukupi. Ataupun macam inilah, memilih-milih nutrien tertentu yang kamu suka sahaja. Okey, tulis di bawah. Jadi cikgu harapkan murid-murid yang menonton video cikgu hari ini terdiri daripada kalangan murid yang menjaga nutrien dia. Untuk nutrisi dia. Jaga betul-betul. Kerana tadi apa dia nutrien tadi? Jom kita ulang kaji balik. Nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh siapa? Tubuh kita untuk pembesaran. Jadi kita perlukan nutrien ini semua. Okey, jadi cikgu rasa hari ini kita dah belajar berkaitan ini. Jadi selepas ini kalau kamu nak makan tengah hari, kejap lagi ataupun nak makan malam, kamu tengok dulu pemakanan kamu. Contoh, tapi janganlah demand kat mak, cikgu kata kena makan protein. Mana dia ikan? Mana dia daging? Tak semestinya macam tu. Kena ingat, protein bukan hanya ada pada daging, ikan, tapi protein juga ada dalam telur, tempe. Makan tak? Benda-benda macam tu pun ada protein, kacang soya dan sebagainya. Kena ingat, setiap makanan yang mengandungi nutrien ini boleh digunakan. Bukannya mesti semua. Contoh, makan nasi dengan kentang, dengan makan tepung, buat cucur, itu semua karbohidrat. Jadi dah tak balance kan? Pastikan pengambilan makanan kamu adalah balance. Macam mana nak sempurnakan dia? Ingat lagi tak dulu? Separuh suku-suku. Kalau tak ingat, cek balik video cikgu sebelum ni. Apa dia separuh suku-suku? Dalam pinggan kamu tu. Okey, dan cikgu rasa itu saja untuk hari ni. Cikgu doakan semua orang sihat di rumah, sihat daripada COVID-19, sihat daripada sebarang penyakit, apa sajalah. Sebab kita hidup, yang antara nikmat yang perlu kita bersyukur ialah kita sihat. Sebab bila kita sakit, kita akan rasa macam, alah, bestnya masa sihat. Kalau kamu demam, kamu terbaring, rasa tak seronok, tak ada selera nak makan, nak main pun tak boleh, rasa pening kepala, rasa nak muntah, badan rasa tak selesa. Betul tak? Jadi nikmat sihat ini perlu kita hargai. Jadi kena jaga badan kita, kena ambil nutrien yang betul untuk badan kita. Boleh ke tak? InsyaAllah boleh. Okey, itu saja Pakcik Guman. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan dengan cikgu. Doakan Malaysia terus selamat, kes makin naik. Kita doakan kes makin turun dan Malaysia terus aman dan tenteram. Itu saja, jangan lupa subscribe channel Cikgu Man. Kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.